Assalamualaikum semua. Okey, seperti yang saya janjikan, saya nak buat satu topik dalam masa cuti ni. Jadi kita pergi pada bab 8 muka surat 156. Okey. Jadi bab 8 muka surat 156 Okey. Jadi nama tajuk ni adalah, kalau awak baca dekat buku awak tu, semua orang buka buku tu. Dah buka belum? Buku modul tu. Buka muka surat tu. Okay. So, kinematik gerakan linear. Ni tajuknya. Okay. So, ini adalah soalan-soalan dekat bahagian C tau nanti. Bahagian C paper 2. Okay. Jadi pilihan. Okay, jadi permulaan dulu kalau baca, tengok 8.1, sesaran, halaju dan pecutan sebagai fungsi masa. Jadi pertama sesaran. Sesaran ni sebenarnya dalam kata lain dia adalah jarak. Okay. Jadi sesaran seketika pula ada dua nama lah. Sesaran satu jarak pada satu masa tertentu. Faham Jadi kalau dia bergerak sebelah kanan, kita anggap jaraknya positif. Kalau sebelah kiri, kita anggap dia negatif. Okey. Okey, jadi itu sesaran. Sesaran ni jarak dalam kata lainnya jarak. Okey, satu lagi nombor 3 awak tengok ni, halaju. Halaju ialah kadar perubahan sesaran suatu zarah terhadap masa. Okey. Jadi halaju seketika pula ialah halaju suatu zarah pada suatu masa tertentu. So you all belajar fizik kan? Jadi dah tahu dah apa tu terms nama-nama ni kan? Jadi halaju. Okey, dekat halaju ni ada 3 benda yang awak perlu tahu. Kalau zarah itu berhenti atau berada dalam keadaan rehat, maka halaju mesti sama dengan sifar. So sebelum tu kejap. Sesaran ni kita punya simbol S. Kalau halaju kita punya simbol adalah V, bukan H tau. V. V. Okey. Jika suatu zarah bergerak ke kanan, maka halaju dia positif. Bila halaju positif, dia bermakna V ni lebih besar daripada kosong. So awak akan pakai rumus-rumus ni. V lebih besar, V sama dengan, macam tu. Okey. Kalau dia bergerak ke kiri, halaju dia negatif. Jadi bila negatif kan V lebih kecil daripada sifar kan? Betul tak? Kalau ni kosong, depan dia 1, 2, 3, integer. Jadi kat sini kan semua nombor positif. Kalau dia ke, mana tadi? Ya Allah. Silap. Okey. Ni contoh, kalau ni kosong kan. Kalau tengah-tengah ni 1 titik tak kosong. So bila dia berada ke kiri, jadi dia akan halaju ke kanan, halaju dia positif. Jadi kan 1, 2, 3 ni kan lebih besar daripada sifar. Itu konsep dia. Faham Jadi kalau ke belakang, maknanya lebih kecil daripada sifar, bermakna dia bergerak ke kiri. Jadi itu konsepnya lah maksudnya okey. Jadi awak tengok, kalau dia bergerak ke kanan, hanya lebih besar daripada sifar. Kalau dia bergerak ke kiri, lebih kecil daripada sifar. Kalau dia kata zarah itu berhenti, adakah laju? Korang bawa kereta berhenti, tak adalah lajunya. Faham tak? Tu kena logik lah. So kita nombor 4 dulu. Dekat buku awak kita baca sampai nombor 4 dulu. Okay, jom tengok contoh. Jadi dalam tajuk ni, awak akan pakai sesaran, halaju dengan pecutan. Pecutan kita panggil dia A. Kita bagi dia simbol A. Sesaran, halaju dengan pecutan. Okey, nanti kita perkenalkan semua benda lah. Okey. So, kalau dia kata, tengok baca soalan, satu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus dan satu titik tetap O. Halaju V zarah itu pada T saat selepas melalui O. Maknanya kan, kalau kat sini O titik tetap, jadi laju tu tak tahu bergolek pada mana. Selepas dia melalui O ni, dia ada rumus V dia. V sama dengan 3T kuasa 2 tolak 21T tambah 30. Cari masa dalam saat apabila zarah itu berehat seketika. Jadi apa konsep berehat seketika tadi? Dekat mana cari? Kena carilah. Jadi awak pakai je rumus tu. Jadi bila dia kata berehat seketika, mana? Berehat ni. Atau berada dalam keadaan rehat ni. Apa? Halaju dia sifar. Jadi halaju V kan? Sifar lah. Kosong sama dengan 3T kuasa 2 tolak 21T tambah 30. So soalan nak masa. Masa is T. Jadi awak dah nampak kat sini. Tengok ni dah macam EQN. Jadi ada kena penuhi syarat EQN. Apa syarat EQN? Apa? Okay, good. Apa dia? Mesti
yang kuasa 2 ni positif. Betul. Lagi? Kecilkan. So sekarang tengok. Dia dah positif, dah cantik dah. Boleh kecil tak? 3, 21, 30. Ada kan sifir 3. Jadi sifir 3. Faham. Lepas itu baru awak tekan kalkulator awak tu. Nanti awak dapat T sama dengan berapa. Jadi T dapat berapa, T dapat berapa. Berapa dapat? T sama dengan 5. Satu lagi. T sama dengan 2. Jadi awak kena buat apa? Pemfakturan atas tu kan. Jangan lupa. So jadi T tolak 5, T tolak 2. Ni wajib. Faham Mesti buat. So masa dah dapat lah. Jadi kalau zarah tu bergolek kan. Okay. So sekarang ni titik tak O. Jadi ni zarah ni bergolek. Sampai masa 2 saat ni dia rehat jap. Dia lepak jap. Faham? Lepas tu dia jalan lagi. Sambung balik. Sampai 5 saat ni dia lepak jap. Macam itulah konsep dia. Okay, dia berhenti kejap. Dia berehat seketika. Okay, senang je. Okay, so next. Julat masa dalam saat apabila zarah itu bergerak ke kiri. Apa konsep bergerak ke kiri? Tengok. Laju negatif. V lebih kecil. Jadi, awak buatlah V lebih kecil daripada sifar. V ni apa tadi? Rumus V mana V tadi? Mana V? Ni. Apa tu? 3T kuasa 2 tolak 21T tambah 30. Lebih kecil daripada sifar. Lepas tu kita buat apa? Macam tadi. Macam EQN kan? Jadi penuhi konsep EQN. Kecilkan. T kuasa 2 tolak 7. Wajib kecilkan mesti. Ingat. Dua benda tu wajib. Maknanya T kuasa 2 mesti positif. Lepas tu wajib kecilkan. Wajib. Lepas tu yang ketiga. Wajib buat pemfakturan dia. Memang kena buat. Tadi kita dah dapat T sama dengan T5 dengan T2 tu kan. Dah masuk di sini. Jadi, lepas awak dah dapat sini, awak nak decide yang mana satu. Okey, di sini tak boleh suka-suka hati. Jadi, awak kena buat macam ni. Semua orang kena buat belajar gambar rajah macam ni. Awak buat je lengkung macam ni. Kenapa lengkung? Sebabkan T kuasa 2 ni positif. Positif dia senyum. Faham? Lepas tu awak letak palang tengah-tengah tu. Awak letak masa. Kenapa masa? Kenapa T? Sebab ni T, ni T. Faham tak? Ni T. Kalau X, awak letak X. Faham? So, antara 2 dengan... so, you dapat berapa tadi? T sama dengan 5, T sama dengan 2 kan? Okey. 2 dengan 5, 2 lah kecil. Kecil kiri lah. Besar kanan. Faham? Okey. Lepas tu, awak tengok simbol. Ni. Simbol yang dekat pemfakturan tu. Tengok. Kecil ke besar? Kalau kecil, apa sekarang? Kalau kecil, kau lorek kat dalam ni. Lepas tu, T tadi kan? T letak tengah-tengah. Lepas tu ikut simbol tu. Jangan tak sama dengan. Ikut. Kalau simbol ada sama dengan, ada sama dengan. Kalau simbol tak ada sama dengan, tak payah letak. So macam ni. Gitu. Baru betul. Ni jawapan dia. Faham? Okay. Andai katalah kau dapat, awak dapat. Okay. Besar. Kalau besar, lukis benda yang sama. Sini 2, sini 5, sini T. Okay. Kalau besar dekat sini, ni kan nampak besar ni kan. Jadi, awak lorek awak ni dekat tangan dekat atas ni, awak lorek kat luar. Bila kat luar, awak nampak tak dia berasing lorekan tu. Jadi, ini T makin ke kiri. Kecil daripada 2. Ini pula T makin ke kanan. Besar daripada 5. Ini baru jawapan dia. Kalau lebih besar. So, ada 2 perbezaan dekat sini. Faham? Kalau tak faham, ulang balik video ni. Sampai faham. Okay. So, settle Ini untuk dia kata julat. So, tips dia kat sini simple je. Kalau soalan kata julat ni dah jadi main dia. Kalau julat bermakna dah tips kat situ dah. Makna mesti lebih besar, lebih kecil. Itu je. Faham tak? Jadi, kau dah ada jawapan dia kat situ. Tinggal awak nak pilih je. Lebih besar ke lebih kecil? Faham? Okay, itu soalan nombor 1. Okay, jom. Soalan nombor 2. Pastikan salin semua. Okay. Satu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus. Sesarannya dia bagi S sama dengan T kuasa 2 tolak 4T. Okey, lepas tu dia kata sesaran seketika apabila T sama dengan 1. Jadi dia nak sesaran apabila T sama dengan 1. Gantilah. Ganti je. Penggantian. Simple je. So 1 tolak 4. Jawapannya akan jadi berapa tu? Negatif 3. Jadi negatif 3 ni sesaran berada di mana? Mana tadi? Mana? Sesaran negatif dia berada di mana tu? Nampak? Sebelah kiri. Jadi tulislah dekat situ.
Tu dia kat situ. Zarah berada 3 meter ke kiri dari titik tetap. Dia mesti daripada titik tetap. Gitu je jangan tinggalkan negatif 3 tu, tak boleh. Kenapa? Mana kita ada jarak negatif. Jarak rumah saya ke sekolah negatif. Mana ada? Faham tak? Jadi kena buat ayat. Zara berada 3 meter ke kiri macam tu. Okay? Okay, next. Seterusnya. Jarak yang dilalui dalam saat keempat. Jadi bila saat keempat ni maknanya macam ni tau. Okay, kejap kalau saya buat garisan. Okay, ni garis. Okay. Bila saat keempat, dia macam ni. Ni saat keempat, masa lah. Okay, ni katakan T sama dengan 0. Ni T sama dengan 1. T sama dengan 2. T sama dengan 4. 3. Nak cepat no. Okay, T sama dengan 4. Dia nak ni kat sini je. Nak tu je. Tu maksud saat keempat. So, kena faham. Saat keempat. Jadi, dia nak kat situ je. Sampai sini berapa jarak dia? Dia nak jaraknya dekat saat keempat ni je. Jadi, apa kita buat? Semua sekali, maknanya sesaran sebanyak 4 ni, tolak dengan belakang ni. Tolak belakang ni, maknanya belakang tu sampai mana? 3. Barulah dapat S4. Macam tu. Dia macam janjang. Ingat tak janjang? Kalau nak cari jumlah jarak, maksudnya kalau kita nak cari yang apa? Contoh 1, 2, 3, 4, 5. Kita nak cari sebutan ke sini. Berapa? Jadi apa kita buat? Hasil tambah semua. Kita tolak hasil tambah belakang. Dapatlah sini kan? Hasil tambah semua. 1, 2, 3. 3, 3, 6. 6, 4, 10. 10, 5, 15. Semua 15. Tolak dengan belakang. 4, 3, 7. 7, 3, 10. Dapat apa? 5. Dapat sini. Tu konsepnya. Sama. Ingat kalau perkataan saat ke tu. Okay, jadi ini konsepnya. Jadi bila sesaran yang 4 saat ni, masukkanlah mana rumus sesaran tadi. S sama dengan 4 kuasa 2 tolak 4, 4. So, dapat 16 tolak 16. So, dapat berapa sesaran dia tu? 0. Lepas tu, S3 pula. Tadi kita dah cari kan? Tak ada. S yang maksudnya saat yang ketiga. So, S sama dengan 3 kuasa 2 tolak 4, 3. So, dapat berapa? 9 tolak 12 dapat negatif 3. Jadi, yang keempat, 0. Faham? So, tolak negatif 3. So, dapatlah yang keempat tu. Okay? Jadi, 0 tambah 3. So, jawapannya adalah 3 sahaja. Faham? So, dekat sini permainan ayat dia tu. Ayat dia tu yang menyebabkan kadang-kadang kita confuse. Okay? So, hati-hati tau. Okay, so, seterusnya. Soalan kata, nilai T apabila nilai T, dia nak T apabila zarah itu melalui titik T semula. Okey. Jadi, bila dia lalu balik titik O semula. Okey, sekarang ni zarah semua mesti melalui titik tetap O. Jadi, bila dia lalu dekat O, bermakna sesaran dia mesti, maksudnya dia tak mula lagi lah perjalanan dia. Faham tak? Okey, kau duduk kat rumah, kau nak gerak. Awak bawa basikal. Daripada rumah ni belum ada sesaran kan? Bila awak dah mengayuh sampai kat kedai, baru awak ada jarak. Faham tak? Jadi, kalau dia lalu balik semula dekat rumah dia, bermakna sesaran dia adalah sifar. Itu pun awak kena ingat terms dia. Jadi, kalau dia kata zarah itu melalui titik O semula, awak nota dekat situ, sesaran adalah sifar. Jadi, rumus S sama dengan T kuasa 2 tolak 4T. Sifar sama dengan T kuasa 2 tolak 4T. Ini bukan EQN. EQN mesti ada A, B dengan C. Faham Ini bukan. Ini apa kalau ada dua benda yang sama? Faktorkan. Jangan salah. Okey, lepas tu, pertama T ni, yang pertama ni, samakan dengan 0. Yang kedua ni, T tolak 4 ni, samakan juga dengan 0. Jadi, persamaan linear, T sama dengan 4. Bermakna, ada dua nilai, T, 0 dan 4. Faham jadi, bila dia lalu balik dekat semula, maknanya zarah ni bergolek, dia lalu patah balik semula pada saat keempat. Pada saat ke 0 tu memanglah belum bergerak. Kau faham tak? Belum bergerak, memanglah tak ada masa lagi kan?
Awak bawa basikal duduk kat rumah, daripada rumah awak. Kan belum lagi masa, belum set masa lagi. Lepas tu baru bawa set masa. Awak bawa basikal. Barulah ada dia punya sesaran. Faham tak? Lepas tu mungkin basikal ni berpusing ke tak tahulah. Jadi mungkin awak tengok sambil tengah-tengah bawa basikal tiba nak patah balik lah. So you patah balik. Jadi pada masa 4 saat pula you patah balik tu, awak dah sampai rumah awak balik. Macam tu. Okay, itu konsep dia. Jelas Okay, so nombor 3. Salin Okay, so dia bagi sesaran. Masa apabila zarah itu melalui titik tak. Okay, apa yang tadi tu? Zarah itu melalui titik. Semula. Apa tadi? Bermakna apa yang kosong tadi? S sama dengan kosong. Jadi kosong sama dengan 2T kuasa 2 tolak 44T. So, macam yang saya cakap tadi, ini adalah apa? Ya, ini adalah bukan EQN. Bagus. So, ini adalah pemfakturan. So, kalau pemfakturan, you faktur lah. So, 2 boleh keluar, T boleh keluar. Dalam dia T tolak 22. Faham? So, apa saya buat tadi? Ni sama dengan ni. So, kosong sama dengan 2T. T sama dengan. Kosong bagi 2 berapa? Good. Kosong. Bagus. Satu lagi. T tolak 22 sama dengan. Ni samakan juga dengan kosong. So, T dapat berapa? Good. 22 saat. Okay? Selesai. Okay. Jarak yang dilalui zarah itu dalam saat ketiga. Macam mana tadi saya jawab? Saat ketiga. Maknanya jarak saat ketiga tolak dengan jarak semua saat saat kosong sampai saat 3 tu tolak dengan jarak saat kedua. Baru dapat yang ketiga tu. Faham Okay, so cari yang 3 saat dulu. So, S sama dengan 2. 3 kuasa 2 tolak 44. So, dapat berapa ni? 18. Saya tak ada kalkulator ni. 26 ni. 26 ke 22? 44. Ada T lah. Ya Allah. Aduh, makin besar. Okay, kejap. So, T kat situ darab dengan apa tadi? 3. Halaman. Okay, semua kira berapa? Tolong. Negatif. Okay, 114. Thank you. So, S yang kedua pula. Kalau masuk S dia yang kedua. 2. T sama dengan 2. Okay, so tolong kira berapa dapat. Tolong. Saya tak ada kalkulator ni. Negatif 80 Cun. Okey, S3 tadi yang 104. Negatif 114 tolak negatif 80. Ni adalah yang keempat ni adalah untuk yang keempat jarak dia. So sama dengan berapa? Tolak-tolak jadi tambah. Tolong. Negatif 34. So, jarak ada tak negatif? Tidak ada. You moduluskan dapat 34. Okay. Sama juga yang tadi kita dapat negatif 3 tu pun. Boleh je moduluskan. Maknanya kalau awak tak nak tulis ayat, awak moduluskan dia. Boleh. Dia jadi positif lah sebab jarak tidak ada negatif. Okay, terus. Nombor 4. Saya rasa dah boleh nampak dah. Okay. Okay, so nombor 4 ni tengok. Dia bagi halaju. Dia bagi halaju. Masa, dia nak cari masa. T lah. Berhenti seketika. Tadi kita dah buat tadi. Kalau berhenti seketika, apa? V sama dengan kosong. Jadi, kosong. So, dah tahu dah. Ni memang EQN lah sebab ada A, B dengan C. Okay. Jadi, ingat apa konsepnya tadi tu? Mesti positif. Kedua, boleh kecilkan ke tak? Kalau boleh, kena. Wajib. Faham penat dah saya cakap pasal benda tu. So, jadi 18. So, awak tekanlah EQN awak tu. And then, awak wajib buat pemfakturannya. So, okay, jadi awak dapat T yang pertama 3. T yang kedua berapa? Okay, good. Okay, seterusnya. Okay, ke kanan pula. Macam mana kalau dia bergerak ke kanan? Bergerak. V, laju lebih besar daripada sifar. Pandai. Kalau ke kiri, lebih kecil kan? Jadi V lebih besar daripada sifar. So, 2T kuasa 2. Dia pergantian je.
Asalkan awak tahu apa bendanya. Apa tu dah tiru je lah. Faham? Itu macam tadilah. Macam atas tu. Kena kecilkan. Wajib memang wajib kecilkan tu. Tak kecilkan memang salah nanti awak penjawapan. Lepas tu awak dapat T tadi kan. Mesti buat benda ni tadi. Apa tadi kita dapat? T tolak 3. T tolak 6. Mesti ada. Ikut je. Okey. Lepas tu dia okey. Lebih besar. Okey, macam ni tadi. Mesti buat senyum. Palang. Huruf apa ni? Good. T. Kalau X, X lah. Y, Y lah ikut. Okey. So, you dapat tadi T sama dengan 3. T sama dengan 6 kan? 3 kecil sini lah. Ni 6. Lebih apa ni tadi? Besar. Okey, besar tadi macam ni saya jawab. Sini. Okey, lepas tu ni. Letak. T. Makin ke kiri. Lebih kecil daripada 3 lah. Jangan belasah nombor lain pula. Ikutlah graf tu. Ini pula. T. Makin ke kanan. Lebih besar. Okey. So, senang kan? Tak susah pun. Okey, simple sangat. Okey, alright. So, settle. Seterusnya, tengok. Soalan nombor 1. Satu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus macam tetap. Sesaran. Dia bagi sesaran. Jumlah, ini lain ayat dia. Tengok. Jumlah jarak 4 saat pertama. Bukan saat keempat. Jadi maksudnya nak jumlah jarak kan. Maknanya daripada T0, T1, T2, T3, T4. Jadi tak susah kalau macam gini. Okey. Biasanya, bila zarah ni bergerak kan dia ada patah balik tau. Jadi, kalau awak jumpa macam ni, jangan terus S sama dengan 6, 4. Tak boleh. Okey. Ni lain pula. Sebab dia 4 saat pertama ni maknanya T sama dengan 0, kena tambah dengan T sama dengan 1, kena tambah T sama dengan 2, dan seterusnya sampai 4 tu. Okey, jadi dekat sini awak kena buat satu cara iaitu jadual. Okey, maknanya satu sesaran, satu lagi masa. T dululah, masa dulu. Okey, T, satu lagi sesaran. So, masa 4 saat pertama bermula daripada masa kosong. 1, 2, 3, 4. Ni teknik dia. Okey. So, gantikan kosong dalam S tu. So, S kita sama dengan 6. You ganti kosong lah. Okey. So, dapat apa? Kosong, kosong, tolak 1. So, sesaran adalah negatif 1. Okey. Letak dulu. Okey, lepas tu. Memang sesaran tak boleh negatif Tapi ni untuk kita nak tahu dia berada. Nanti kita nak buat dia garis nombor tu. Kita nak tahu zarah ni dia bergerak tu macam mana. Nanti kita tengok. Okey, letak dulu yang tu. Sebab itu bukan jawapan akhir. Belum lagi. Okey, T1 pula. 6, 1, 1. Berapa? Tolong kira. Berapa? 4. Okey, good. Okey, kalau T2. Berapa? 7. Okey, T3. Berapa? 8. Okey, T yang keempat. Okey, berapa? Nampak tak 7 balik? Nampak? Okey. So, macam mana zarah awak bergerak? Okey, kejap Pada masa T0, T0 maknanya dia mula-mula dia nak bergerak tu. Sesaran awak dah berada dekat negatif 1. Okey. Lepas tu bila T1 saat, ni negatif 1. Bermakna bila negatif 1 kan integer, mesti ada kosong, betul tak? Okey. Lepas tu dia akan pergi ke 4. 4. Jauh sangat negatif 1 ke kosong tu. Kalau integer, kejap. Katakan sini kosong lah. Ni 1. Sesaran kejap Dia nak buat graf ni. Okey. So negatif 1, 1, 2, 3. Agak-agak lah. Sini 4. Okey. So tadi zarah kat sini kan. Dia lalu sini. Okey. Lepas tu. Pada T sama dengan berapa saat ni? 1 saat. Pada T sama dengan 2 saat. Dia 7 dah. Jalan lagi. Pada T sama dengan 3 saat. Dia jalan sampai 8. Okey. Lepas tu apa dia buat? Bila T sama dengan 4, dia berpusing balik tau.
Dia patah balik. Daripada 8 ni dia patah balik ke belakang. Sini. Jadi ini 3/4 sangat. Faham tak Zara kau tu? Kalau ada guli ke apa kan, guli. Dia golek. 1 saat dia dah 4 dah sasaran dia 4 meter. 7 meter. Sampai sini 8. Tiba-tiba dia bergolek. Mungkinlah ada cerun ke apa. Tak tahulah dia bergolek. Okay. T/4 dia dah jadi 7 balik. Jadi jumlah jarak awak. Awak tengok daripada mana tu jumlah jarak awak. Daripada sini 1. Sini. Nanti akan tambah sini. Faham? Jadi yang atas ni berapa jumlah jarak kita? -1 dengan 0 ni. Dah 1 kan jaraknya. 0 sampai 8 ni 8 jaraknya. So semua jarak dah berapa? 9. Lepas tu 8 dengan 7. 8 tak 7 1 jaraknya. Faham tak? Jadi 1 campur 8 campur 1. Semua adalah 10. Itu caranya. Jangan salah. Nanti kan itu yang 4 saat pertama ni bahaya sikit. Sebab semua benda kena kira. Okey. Sebab tu digalakkan kita buat jadual. Okey. Okey, kita cuba lagi. Salin dulu betul. Cuba lagi. Kadang-kadang awak sekali tak dapat. Nanti 2-3 kali dia boleh dapat. Okey, hitung jumlah jarak dalam 5 saat pertama. Akan berbeza kan? Tadi tu saat ke-5. Mana tadi? Saat ke-3. Faham tak? Ada 2 perbezaan kat sini. Yang tu yang bahaya tu. Okey. Kalau pertama tak boleh pakai tu. Dia kena pakai jadual. Okey, jadi T dengan S. Okey, T 5 saat. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalkulator mesti ada kat tangan. Okey. So, S sama dengan T kuasa 2 tolak 4T tambah 2. Just nak congak pun boleh. Kalau kosong, kau congak. Berapa dapat? 2, good. Okey. Kalau 1, berapa dapat? -1 1 tolak 4 -3. Betul? Okey. So kalau 2 berapa? Okey, good. -2 lagi. Kalau 3 berapa? Okey, thank you. -1 lagi. Tulis kat sini -1. Okey lagi. Kalau 4, memanglah kena buat semua. Berapa dapat? Okey, 2. Yang lain tu jangan nunggu jawapan daripada saya kan. Kau nyalin je kan. Kira kalkulator kat tangan tu. Okey, mesti kena kira. Kalau awak tak berlatih mengira macam mana awak nak dapat? Okey, 7. Okey dah. Lepas tu tengok ada tak dia berulang? Ada ni. Okey, tak apa. Kita buat garisan. Try. Okey, buat garisan. Okey, bila T sama dengan 0. Okey, sesaran dah ada berapa tu? Sesaran dah bermula 2. 2. Dia dekat positif. Nanti dia dekat negatif. Jadi, kita punya gambar kita ni dah tak boleh kat tepi tu. Sebab integer, kan dia ada kosong tengah-tengah, titik tetap kan. Jadi, 2 mesti belah sini. 1, 2. 2 mesti sini. Sini 2. Jadi graf kita ni sesaran lah. Senang. Ini 2. Jadi 2 masa ni T sama dengan berapa? 0. Okey lagi. Dia bergerak ke mana tu? Bila T yang kedua, T yang pertama -1 kan? Dia bergerak ke belakang. Graf awak dah bergerak ke belakang. Okey, -1 sini. Jadi graf pula Zara awak ni dia dah bergerak sampai sini. Okey Ni T sama dengan 1 saat. Lepas tu, okey, dapat ke -2 pula. Ni masa ni 2 saat. Lepas tu, nampak tak dia patah balik? Pada masa T3, dia dah patah balik pergi 1. Jadi masa ni 3 saat. Lepas tu, sampai sini pula. Sampai 2 kan? Masa ni adalah 4 saat. Dan dia terus lagi sehingga dapat 7 sesaran dia ni. Ini sampai 7 ni pada masa 5 saat. Kau faham tak dia berpusing macam tu? Nampak? Sebab tu kena buat gambar rajah. Jadi, jarak ini sampai sini 0 dengan 2 lah. Jarak sini pun sampai sini 2 juga sebab sini -2 lah jaraknya. Okey, lepas tu dia nak pusing. So, ini
sampai sini 2 juga kan. Dan seterusnya daripada kosong ni sampai 7. 7. Jadi perjalanan 2 campur 2 campur 2 campur 7. Itu perjalanan dia. Okey? So jadi 13. Okey, itu perjalanan dia. Okay, next lagi. Kalau tak faham ni, ulang video ni sampai dapat. Okay, itulah untungnya kalau ada video. Kalau dekat kelas, kita sekali je, lepas sudah tak ingat dah. Kan? Okay, next. 7 saat pertama. Wah, jadual sampai 7. Aduh. Okay, T dengan S. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, masukkan kosong. Okay, kira sendiri Okay. Negatif 5, 2, 7, 10. Ni mesti dia salin dah ni. Malas nak kira ni. 10, 11. Lepas tu 10 balik. Okey, 10, 7, 2. Okey, jom kita buat dia punya jalan dia tu. Mula buat garis. Ni memang untuk sasaran lah. Kan untuk sasaran. Okey. T0 sasaran. Negatif 5. Dia dah mula dekat negatif. Jadi, kosong kita, katakan letak je lah kat mana agak-agak. Ni kosong. Okay. Okay, maknanya T sama dengan sifar sasaran awak kat sini. Okay dah. Lepas tu, dia pergi mana? Dia pergi 2. Letak je mana? Ni 1, ni 2. Mungkin, okay, 2. Jadi, Sarawak sampai 2. Masa ni adalah 1 saat. Lepas tu, dia pergi mana? 7. Letak je. Pada masa ni 2 saat. Sorry. Okay, lepas tu 10. Banyaklah dia bergerak. Pada masa ni 3 saat. Lepas tu banyak lagi 11. Okay. Sebenarnya kan tak payah panjang sangat pun tak apa. Kita agak-agak je. Okay. 11. Alright. Sini pada masa 4 saat. Lepas tu dia belok. Sebab dia dapat 10 balik. Jadi 5 saat. 7. Berapa saat ni? 6 saat. Zara berhenti dekat 2. Berapa saat ni? 7 saat. Faham? Okey, jom kira dia punya jarak dia. Daripada sini sampai kosong dulu. Awak tak boleh daripada 5 sampai 10. 11 ni tak boleh. Satu. Ni 5. Daripada sini kosong sampai 11 kan tadi kan? Ni 11. Lepas tu dia patah balik. 11 sampai 2 lah. Terus. Berapa? 11 sampai 2. Berapa jarak dia? 11 tolak 2? 9. Okey? Jadi, 5 campur 11 campur 9. Jadi berapa dapat? Yes. 25. Dah faham kan? Okey? So, itulah ceritanya, konsepnya. Kalau dalam jadual ni. Okey, itu baru konsep yang pertama. Selepas ni kita pergi kepada penggunaan, pembezaan dan pengamiran dalam kinematik. Okey, hadam dulu semua yang lain tu.